كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Allah menceritakan bahawa manusia ni begitu menginginkan dunia, sebab dunia benda yang paling nampak dan akhirat benda tersembunyi. Sehingga kan akhirat yang disembunyikan menjadi satu kelalaian bagi ramai manusia. Sampailah satu titik yang Allah beritahu, kalla idza balagatit taraqi. Akan sampai kat sini roh kita semua. Bila roh sampai dekat gharghil ni, ketika tu Allah beritahu, wa qila man raq. Akan dikatakan kepada orang yang sedang berdepan dengan mati, sekarang ni siapa yang boleh pulihkan kamu? Doktor pakar mana yang boleh balikkan kesihatan kamu? Ubat mana yang boleh sembuhkan kamu? Banyak pil untuk awet muda, tapi tak ada pil untuk tahan mati. Tak ada. Mati datang macam mana pun dia akan mati. Wa zanna annahu al-firaq. Orang yang sedang melalui sakaratul maut, dia yakin sungguh-sungguh inilah saat perpisahan dia dengan dunia. Dia tahu dah habis dah, tak ada apa dah. Perpisahan ni perpisahan yang dicerita-ceritakan, tetapi inilah perpisahan yang diabai-abaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pertemuan yang mana di hujung pertemuan pasti ada perpisahan. Kita duduk dalam Ramadan, sedar tak sedar tarawih yang kita sedang salat tadi ni tarawih terakhir, habis. Esok tak ada lah. Kalau tarawih tadi kita tak khusyuk, maka tak ada dah tarawih. Esok malam hari ni tak sama dengan malam esok dah. Malam esok malam yang tak sama dah. Esok sahur yang terakhir dalam Ramadan. Esok berbuka yang terakhir dalam Ramadan. Bagaimana seorang kekasih yang bertemu dengan kekasih yang begitu berat untuk berpisah dengan kekasih, begitu keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan Ramadan. Bagaimana attachment, ikatan hubungan hati para sahabat dengan Rasulullah. Apa yang dicintai oleh Rasulullah menjadi kecintaan mereka, apa yang dibenci oleh Rasulullah menjadi kebencian mereka. Mereka memerhatikan Nabi dalam Ramadan, kesungguhan Nabi dalam pengabdian diri Nabi kepada Allah dalam Ramadan. Mereka ittiba' semua daripada kehidupan Nabi dalam Ramadan. Mereka menghargai Ramadan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bila Nabi hijrah sampai di kota Madinah, dia siapkan rumah dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, akhirnya Nabi duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Disiapkan di ruang atas untuk Nabi duduk di atas. Tapi Nabi beritahu, wahai Abu Ayyub, aku nak duduk di bawah. Aku nak duduk di bawah untuk mudahkan orang jumpa dengan aku. Kalau duduk di atas nanti susah. Untuk urusan pembinaan Masjidin Nabawi dan sebagainya. Akhirnya Abu Ayyub akur dengan kehendak keinginan Nabi. Abu Ayyub pun duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Orang yang mencintai orang, dia menghargai momen, keadaan ketika sedang bersama dengan kekasih. Begitu keadaan Abu Ayyub dengan Rasulullah. Masa Nabi duduk dekat bawah, mereka sekeluarga duduk di atas. Diceritakan dalam Hayatus Sahabah, Abu Ayyub, ahli keluarga dia malam tu tak bergerak mana, duduk ujung penjuru masjid, penjuru rumah, tak berjalan. Esok pagi jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, boleh tak tukar? Tuan duduk atas, saya duduk bawah. Sebab bila tuan duduk bawah, saya tak boleh nak berjalan. Saya takut kalau saya berjalan atas kepala tuan. Ini adab. Ini adab. Bila cinta ada, adab akan bersama dengan keadaan cinta. Akhirnya Nabi SAW duduk atas, Abu Ayyub duduk bawah. Setiap kali makanan dihantar kepada Nabi, bekas makanan diturunkan, Abu Ayyub akan tanya, Nabi makan kat belah mana tadi? Maka Abu Ayyub akan makan di kawasan yang Nabi SAW makan. Dia akan makan tepat di atas tempat Nabi SAW makan. Ini cinta, ini mengikuti jejak kekasih. Sehinggalah satu hari dibawa makanan naik atas.
Dan makanan tu turun tanpa Nabi sentuh mana-mana daripada bahagian makanan ni. Faza'tu, dia jadi syok, dia jadi macam, kenapa Nabi tak makan? Ada benda haram dekat dalam makanan ni. Dan dia telah berlari jumpa dengan Nabi, kata, ya Rasulullah, kenapa langsung tak makan? Ada benda yang haram ke dalam ni? Maka Nabi SAW kata, tak ada benda haram pun, cuma ada bawang putih. Aku tak makan bawang putih, kata Nabi, kerana aku bercakap dengan para malaikat, dan para malaikat tak suka bau-bauan yang busuk. Tapi kalau masak, kita orang Melayu suka duk masak, tak ada masalah, sebab dah hilang bau dah. Abu Ayyub Al-Ansari beritahu, bila Nabi SAW kata dia tak makan bawang putih, tak, pada hari itu aku pun tak makan bawang putih. Sayyidina Anas bin Malik satu hari dapat jemputan ke rumah sahabat bersama Rasulullah SAW. Dihidangkan roti, dihidangkan kuah dengan labu. Maka Nabi SAW telah makan dengan penuh selera. Sayyidina Anas bin Malik beritahu, aku tak suka makan labu. Aku tak suka makan labu. Budak kecil. Anas bin Malik usia baru belasan tahun. Maka kata Anas bin Malik, aku tengok Nabi SAW habis labu dalam bekas tu, Nabi cari-cari lagi labu. Kata Nabi suka labu, kata Anas bin Malik. Lepas pada hari itu, kata Sayyidina Anas, aku pun suka labu. Apa yang menjadi kesukaan Nabi, itu menjadi kesukaan mereka. Sehinggalah berlalu bertahun-tahun setelah kewafatan Nabi, masih lagi dilahirkan kekasih-kekasih seperti ini, yang mengikuti jejak langkah kekasih, sehingga menghargai setiap apa yang dihargai oleh kekasih.